Tak masuk Tak. Boleh? Sekejap saya pakai bakar air. Kakak banyak. Aku boleh duduk. Ada sini. Ada dah sini. Ni dah. Bukti kat mana dah ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita izin dan juga taufik serta kesempatan untuk meneruskan lagi pengajian kita berkaitan ilmu akidah, asas yang paling penting dalam kehidupan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Daripada bacaan kitab yang kita baca ini, Al-Anwar Bahiyah, terjemahan kepada Al-Aqaid Durriyah. Jadi kita muka surat berapa lah tu, tak ingat. Lama dah. Sekejap. Surat. Surat berapa dah tu? 22. Sifat peribadi. Situ tak? Okey, rasanya situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, sifat peribadi Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebelum kita masuk kepada isi pengajian ilmu akidah, maka akidah yang kita nisbahkan kepada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, sebagaimana fiqh kita nisbahkan pegangan ataupun pengamalan kita kepada mazhab Imam Syafi'i. Maka akidah juga dia ada mazhabnya. Ada mazhab yang mana mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama mengiktiraf sebagai mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagai imam dalam ilmu akidah, yang mana mazhab ini dipelopori dan diteruskan oleh para ulama sejak zaman berzaman sampailah kepada zaman kita sekarang. Jadi sayugilah kita paling kurang kenal sedikit sebanyak berkaitan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pertamanya berkaitan dengan kecerdasan akal dan keluasan ilmu Abu Hasan Asy'ari.
Kata dia, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bukan saja tokoh besar dalam ilmu kalam, tapi juga mempunyai keahlian dalam ilmu-ilmu Islam yang lain seperti ilmu fiqh, usul fiqh dan hadis. Beliau mengaji hadis. Beliau juga mengaji fiqh dan ilmu-ilmu lain yang sebagaimana menjadi adat pada para ulama yang sampai kepada tahap mujtahid dalam bidang mereka itu, mereka mempunyai keahlian, kita panggil. Keahlian dan kelayakan. Kalau sekarang ni orang nak jadi doktor, dia kena ada keahlian yang diiktiraf. Ada sijil. Orang nak jadi engineer, orang nak jadi apa, dia ada, kena ada keahlian yang melayakkan dia itu untuk masuk dalam bidang dia. Keluasan ilmu beliau tentang Islam, khususnya dalam ilmu kalam, telah diakui oleh tokoh ilmu kalam sendiri. Antaranya Imam Abu Hasan Al-Bahili yang berkata, dia ni anak murid yang meriwayatkan mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Al-Bahili. Katanya, aku di samping Abu Hasan Asy'ari samalah seperti setitik air di lautan. Luasnya. Dan karangan, saya tulis kat sini. Karangan Ibu Hasan Asy'ari ni ulama kira banyak. Tapi yang sampai kepada kita tidak banyak kerana apa? Kerana berlakunya penaklukan kota Baghdad oleh tentera Mogul. Tentera Mongol yang kita maklum dalam sejarah Islam, ada sejarah di mana Baghdad ditakluk oleh tentera Mongol, Genghis Khan tu, dan seterusnya lah, Hulagu dan seumpamanya, sehingga banyak daripada karangan-karangan ulama Islam yang sebelum ni banyak, kita tahu dah ketika itu Baghdad menjadi tempat tumpuan ilmu. Tempat yang kena macam Universiti Darul Hikmah itu, kitabnya bermacam-macam. Dibuang begitu saja oleh tentera Mongol dalam sungai, sehingga kan dikatakan bahawa beberapa hari sungai itu menjadi hitam dengan dakwah kitab. Banyaknya karya umat Islam dan mereka jadikan kitab-kitab itu sebagai jambatan untuk pijak pula untuk menyeberang. Jadi perkara itu tidak dinafikan bahawa banyak ilmu Islam, karya Islam yang ulama buat telah jadi hilang dengan sebab berlakunya penaklukan itu. Okay? Di samping mempunyai pengetahuan yang luas, beliau memiliki akal yang cerdik dan bijak, pantas dalam setiap perbincangan dan dapat menolak dan membatalkan hujah-hujah lawan dengan mudah. Gambaran sedemikian dapat dilihat daripada riwayat seorang murid yang bernama Abu Abdullah Ibnu Khafif Asy-Syirazi yang menyatakan, aku telah masuk ke bandar Basrah mencari Abu Hasan Asy'ari. Lalu aku dibawa ke majlis perbincangan. Aku pun masuk dalam majlis debat. Lalu aku pun masuk ke majlis itu, maka aku dapati di sana satu kumpulan orang-orang Mu'tazilah sedang bersoal jawab dan berbincang tentang ilmu kalam. Apabila mereka selesai dari menyoal, Abu Hasan Asy'ari pun menjawab satu demi satu. Mu'tazilah masuk dalam berdebat dengan Abu Hasan Asy'ari, tanya macam-macam soalan bertubi-tubi. Imam Abu Hasan Asy'ari jawab satu-satu. Patahkan hujah mereka satu-satu. Engkau berkata demikian, maka jawabnya begini-begini, sehingga beliau menjawab semua persoalan yang ditimbulkan oleh kumpulan Mu'tazilah tersebut. Jadi bab berkaitan Imam Abu Hasan Asy'ari ni imam dan orang alim yang dalam pakar dalam ilmu tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Yang kedua, kezuhudan. Kehidupan Imam Abu Hasan adalah sangat sederhana. Perkara ini dapat kita ketahui berdasarkan kepada kata-kata khadam Imam Asy'ari di Basrah, iaitu Bandar bin Al-Husain. Nama dia Bandar. Beliau berkata, Abu Hasan hidupnya daripada hasil tanah yang diberikan oleh datuknya, Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau menyebut bahawa perbelanjaan hidupnya pada setiap tahun hanyalah sebanyak 17 dirham. Dirham ni duit perak. Dirham ni duit perak. Maknanya duit tak banyak lah. Makna orang yang zuhud dalam kehidupan. Yang ketiga, warak dan kuat ibadat. Mengenai ibadat dan waraknya, Ahmad bin Abi Al-Faqih menyatakan yang bermaksud, aku telah berkhidmat kepada Imam Abu Hasan selama beberapa tahun di Basrah.
Dan aku bergaul dengannya di Baghdad sehingga beliau meninggal dunia. Aku tidak dapati seorang pun lebih warak dan lebih mengawal mata daripadanya. Dan aku tidak dapati seorang syekh pun yang lebih malu daripadanya dalam perkara dunia dan lebih cergas daripadanya dalam perkara akhirat. Menurut Abu Hasan As-Sarwi pula, hampir 20 tahun Imam Syari sentiasa sembahyang subuh dengan wuduk solat isyak dan beliau tidak pernah menceritakan sesuatu pun kepada orang lain tentang kesungguhan ibadahnya. Kadang-kadang cerita berkaitan orang itu, mereka bukan jenis nyohor ni. Kita cerita ke orang, malang, kejut kuat, malang, kuat, dah kot, 4 rakaat. Sebab kita suka cerita ke orang. Ulama-ulama, orang-orang soleh ni, mereka tak suka cerita ibadat. Ibadat khusus mereka kepada Allah. Biar Allah Ta'ala seorang tahu. Kadang-kadang keluar cerita tu lepas mati. Katakanlah kebetulan orang tahu. Ataupun ahli keluarganya, bininya ke tahu. Tidak cerita. Ada pun tuan diri sendiri, dok keber. Kita keber. Oh, bulan ni 4 kali dah khatang rasanya. Cerita kita keber. Kebek ibadat kita. Jadi itu semua membawa kepada peluang untuk syaitan memasukkan riak. Bila riak, amalan yang kita buat, yang kita duk sahur tu sia-sia je. Nampak? Jadi kena jaga tu. Kena jaga. Sebab tu penting belajar berkaitan ilmu hati ni, ilmu tasawuf, tujuannya untuk menjaga ibadat kita daripada dirosaki oleh virus-virus sebegini. Riaknya, ujubnya, takaburnya, sum'ahnya, deginya. Ni bahaya. Jadi dia kata Imam Asy'ari sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Maksud apa? Maksudnya tak tidur ke? Boleh jadi. Dan boleh jadi dia tidur dalam keadaan duduk. Maknanya sekadar tidur, lelak mata, sandar belakang, cukup. Dan banyak di kalangan para ulama-ulama salaf dulu yang diriwayatkan sebegitu. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tidak tidur letang ataupun tidur baring. Bila tidur baring ni batal. Bila tidur dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan berzikir tu, maka wuduk tak batal. Wuduk tak batal. Itu yang katanya mereka sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Nampak? Sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Kenapa? Kerana tidur mereka tu tetap punggung dalam keadaan duduk. Tak? Macam keadaan menyandar duduk gitu. Memang bila punggung kita rapat ke rata ni, kita tidur pun dia tidak akan batal sebab tidak ada kebarangkalian keluar angin. Okay, ni ada orang tak percaya. Dia kata, tidur guana? Tidur guana tak batal? Tidur tu batal dah. Dia tak faham cara tidur tu. Pun dia kata pelik. Pelik sungguhlah cerita-cerita kata tidur semayang semayang subuh dengan wuduk isyak. Kan tidur tu kan membatalkan wuduk. Dia tak faham cara tidur tu. Okay. Murid-muridnya, antara ulama yang belajar dan meneruskan mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ialah Muhammad bin Muhammad ibnu Mujahid At-Tai. Abu Hasan Al-Bahili, antara murid dia lah, murid langsung tu. Bandar bin Al-Hasan As-Sufi, Abu Hasan Ali bin Muhammad ibnu Mahdi At-Tabari. 4 ulama ini ialah ashab Imam Al-Asy'ari yang khusus. Maknanya ashab ni makna murid yang khusus, yang rapat. Murid yang meneruskan legasi ilmu tok guru dia. Murid-murid lain ramai lagi. Setelah kewafatan Imam Asy'ari, para ulama mempelajari mazhab Al-Asy'ari daripada murid-murid beliau. Ibnu Mujahid ialah guru kepada Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani. Digelar sebagai apa ni? Lisanul Ad-Din. Tak, dia ni yang berhujah bagi agama ni. Kisah Abu Bakar Baqillani rasa pernah kita sebut dah. Bagaimana hebatnya dia diutuskan kepada Rom untuk berdebat dengan paderi-paderi Rom. Kalah. Kalah paderi Rom. Dengan apa? Kecerdikan Imam Abu Bakar Al-Baqillani ni maklum. Murid kepada Ibnu Mujahid. Manakala Abu Hasan Al-Bahili ialah guru kepada 2 ulama yang hebat, iaitu Abu Ishaq As-Firayini dan Abu Bakar Ibnu Fura'. Ibnu Fura' ni juga yang menyusun mujarrad maqalat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia susun, dia ambil pandangan-pandangan Ibu Hasan Asy'ari,
Dalam kitab-kitab dia himpunkan satu. Dalam kitab Ibnu Furat. Pada peringkat seterusnya, mazhab Al-Asy'ariyah berkembang melalui ulama-ulama yang hebat yang tidak terhingga ramai. Lepas tu marinya Imam Haramain, ayah dia Imam Juwaini, Imam Haramain, Imam Ghazali. Lepas tu. Jadi susu galur itu sentiasa berterusan sampailah kepada zaman kita ini. Karya-karya ini sebahagian daripada karya yang sepak yang ada yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi banyak lagi lah yang kita sebut tadi yang mana telah hilang zaman pada di takluk Baghdad itu. Kewafatan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah bersamaan 939 Masihi dan dimakamkan di Baghdad. Habis. Okey, sekarang ni Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kita tahu dah imam mazhab dalam akidah. Sekarang ni kita cuba tengok kepada pengarang kepada matan yang kita akan baca tadi. Iaitu Imam Sanusi yang kita kenal sebagai matan Sanusiyah Ummul Barahin. Matan Akidah Sanusiyah ataupun dinamakan Akidah Sughra. Siapakah Imam Sanusi? Nama beliau ialah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Beliau merupakan seorang ulama daripada Tilmisan Algeria. Ulama Algeria ni. Digelar dengan As-Sanusi kerana dinisbahkan kepada Sanusah, iaitu satu daripada kabilah Barbar. Orang Barbar di Maghribi ni. Beliau juga digelar dengan Al-Hasani kerana dinisbahkan kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum daripada pihak nenek sebelah bapa. Dia keturunannya sampai kepada silsilah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diberi gelaran Tilmisani kerana nisbah kepada Tilmisan yang merupakan tempat yang terletaknya sekarang ni Algeria. Dalam Algeria tu, Tilmisan adalah kalau kita cari dalam peta tu. Beliau merupakan seorang al-imam yang alim dan tokoh ahli sunnah wal jamaah. Imam Sanusi mempunyai ilmu yang luas dan zahir padanya sifat warak dan zuhud. Jasa beliau telah menyebabkan lahirnya ramai ulama yang hebat. Jadi boleh kita kata apabila karangan Imam Sanusi dalam bidang akidah ni, bila dia buat akidah-akidahnya yang banyak, kubra, wusta, sughra, yang kita baca ni sughra, dan ada yang lebih kecil pada itu, sughra, dan juga sughra, kecil pada itu lagi. Makna ringkas lagi daripada yang kita nak baca ni. Jadi dia ni pengarang matang. Syarah kita akan nampak lah ni, matang kita letak atas dalam kurungan, kemudian syarah itu daripada Imam Muhammad Al-Hashimi. Jadi, setelah kita kata akidah sifat 20 ni, sifat 20 ni bila kata daripada mana asalnya? Ni juga jadi isu kata sifat 20 tak ada zaman Nabi. Siapa asalnya? Ni Imam Sanusi. Kebanyakan menyandarkan kepada Imam Sanusi. Ada sebahagian daripada kajian dia kata kepada guru beliau, ada juga. Tapi yang jadi masyhurnya, orang kata sifat 20 ni, bila dia sebut, yajibulillahi ta'ala 20 sifatan. Wajib bagi Tuhan 20 sifat. 20 sifat. Kita akan nampak lagi bahawa 20 ni bukan Tuhan dia 20 sifat saja. Makna 20 ni 20 yang diambil daripada sifat-sifat lain yang menjadi asas dan ibu kepada sifat-sifat lain. Bukan kita kata Tuhan tu 20 sifat sahaja. Tak ada pun ahli sunnah kata Tuhan 20 sifat sahaja. Sahaja tu kena faham balik tu. Jadi orang ngaji sifat 20 bukan dia kata Tuhan tu 20 sifat sahaja. Allah Ta'ala sifatnya, segala sifat kesempurnaan tu milik Tuhan belaka. Kena faham situ dulu. Ni juga ramai orang kritik sifat 20. Dia kata mana sifat 20? Nama Tuhan 99 dah. Nak lagi mana lagi banyak tu. Jadi bukan makna kita yang kita kata sifat 20 sebagai jadi nama dah. Jadi alam, nama khas pengajian sifat 20. Bukan makna sifat Tuhan 20 saja. Anak murid beliau yang bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al-Malali. Ni murid yang menulis tentang biografi dia secara panjang. Telah menulis biografi, karamah serta kelebihan gurunya semasa hidup dan setelah mati dalam sebuah kitab yang bernama Al-Mawahib Al-Quddusiyah
fi manaqib as-Sanusiyah. Juga terdapat satu lagi kitab khusus menulis berkaitan Imam Sanusi yang bertajuk Imam Al-Allamah Muhammad bin Yusuf Al-Tilmisani wa Juhuduhu fi Khidmatil Hadis Syarif. Ini baru lagi lah ditulis oleh Dr. Abdul Aziz As-Sari, ulama baru lagi lah ni. Kelahiran Imam Sanusi. Terdapat perselisihan berkaitan tarikh kelahiran Imam Sanusi. Sebahagian pekaji telah memilih pendapat bahawa Imam Sanusi lahir antara tahun 838 Hijrah dan 839. Maknanya beza setahun lah. Biasalah kalau orang-orang lama sikit lah. Kadang hari lahir pun tak dalam kad penalang. Khabar saya ni tua lagi. Kadang orang report lewat. Learning pun tak. Adalah orang hot down lama tu. Dikira zaman dulu kan kena dapur jabat polis tak. Nak? Lahir. Ada kan lampu lewat jadi lewat. Pendapat ini berdasarkan nukilan oleh Syekh Al-Malali ketika beliau bertanya kepada Imam Sanusi tentang umurnya, setahun atau 2 tahun sebelum kewafatan gurunya. Kehidupan dan pendidikannya. Imam Sanusi dibesarkan oleh bapanya iaitu Al-Alim As-Salih Yusuf As-Sanusi di dalam kehidupan yang penuh suasana keagamaan dan keberkatan. Melalui didikan ayahnya, Imam Sanusi menghafal Al-Quran sejak kecil dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Telah zahir sejak kecil lagi kesalehan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala melalui banyaknya diam, belas kasihan, bersedekah pada fakir miskin, sifat malu serta banyak lagi daripada sifat-sifat mahmudah. Setelah itu Imam Sanusi mengambil ilmu daripada ulama-ulama zamannya seperti ilmu qiraat diambil daripada Sayyid Al-Syarif Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Abi Abbas bin Muhammad Al-Syarif Al-Hasani, ilmu falak daripada Al-Alim Al-Ma'dal Abi Abdullah Al-Habbak, ilmu usul dan mantiq daripada Imam Muhammad bin Abbas dan ilmu usul fiqh daripada Al-Faqih Al-Jallab. Imam Sanusi mempelajari Ar-Risalah melalui Al-Faqih Al-Hafiz Abu Hasan At-Taluti, ilmu faraid dan hisab daripada Imam Asy-Syahir Abu Hasan Al-Qalsadi Al-Andalusi dan memperolehi ijazah ke semua riwayat dan selainnya. Imam Sanusi mempelajari Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya daripada kitab-kitab hadis melalui Al-Imam As-Salih Abu Zaid As-Sa'labi bersama ijazah. Kenapa kadang kita kena tahu tentang sejarah para ulama ni? Supaya kita tidak senang tertipu dengan orang yang kata sifat 20 yang dibuat oleh Imam Sanusi ni ialah dia guna akal semata-mata, jauh daripada Quran dan hadis. Ini ambilan daripada falsafah. Kalau kita lihat daripada sejarah pengajian dan juga ulama, apa yang dia belajar tu, ada mungkin ke orang gini ni jenis orang falsafah duduk ngaji ngarut sekali. Ngaji falsafah jadi ngarut sekali. Dia ilmu yang disusun tu asasnya Al-Quran dan hadis. Nampak? Ni ada tuduhan mengatakan orang mengaji sifat 25 meningkang, memayahkan. Ini semua falsafah. Tak ada zaman Nabi, tak ada zaman salah. Susah orang nak mikir tu sama ada orang tu tak apa nak kuat otak dia ataupun dia tak apa nak faham ataupun ngajar tu orang ngajar tu tak boleh nak terang gitu je. Kalau kita tengok lepas ni sebenarnya tak payah buat akidah ni orang awam boleh faham. Cuma peringkat hak tinggi tu adalah tapi peringkat untuk orang awam, masyarakat awam faham boleh saja. Jadi bila kita faham tentang sejarah imam ni, mengaji hadis, mengaji Quran, mengaji qiraat, mengaji usul fiqh, mengaji ilmu-ilmu asas yang melayakkan dia itu untuk menjadi orang alim dan ahli dalam bidang dia, maka kita rasa peliklah orang yang menuduh ulama yang mengarang ataupun menyusun sifat 20 ni, ulama yang kata mendahulukan akal daripada Al-Quran hadis. Ulama yang mana mendahulukan falsafah Yunani daripada ilmu Islam. Nampak? Antara guru yang memberi kesan kepada kehidupan Imam As-Sanusi adalah Al-Wali Al-Kabir As-Salih Al-Hasan Al-Abarkan Al-Rashidi. Imam Sanusi banyak melaziminya dan mengambil manfaat daripadanya. Syekh Al-Hasan Al-Abarkan sangat mencintai Imam Sanusi dan beliau sentiasa mendoakan dan mendidik Imam Sanusi. Imam Sanusi mempunyai ramai lagi guru-guru selain yang disebut di atas. Dalam bidang kesufian pula, Imam Sanusi dididik oleh Imam Al-Wali Az-Zahid Ibrahim At-Tazi sehingga beliau dipakaikan khirqah sufiyah. Ini dalam adab ilmu kesufian, ilmu tarikat. Dia dalam
Tarikat ni sebenarnya ialah kita kata manhaj atau satu bentuk susunan amalan yang disusun. Tujuan ialah pengamalan kepada tasawuf. Di tasawuf dia ada teori dia. Okey, teori. Lepas tu pengamalan macam mana susunan hidup kita, macam mana didikan khusus itu. Itu kadang-kadang ilmu tasawuf ni yang ambil peranan. Ilmu tasawuf ni yang peranan dia. Zaman dulu, kita kata tak ada pun zaman Nabi, tasawuf zaman sahabat. Tasawuf zaman sahabat, yang didik itulah sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang didik secara khusus orang itu. Dapat nasihat, dapat tarbiyah, itu tasawuf lah tu. Cuma tidaklah ada nama tarikat khusus. Jadi bila ilmu ni disusun gitu, dan ada disandarkan kepada syekh dan juga imam dalam tarikat tertentu, maka lahirlah tarikat-tarikat kita dengar Naqsyabandi, Syazili, Ahmadiyah, Ja'fariyah dan seumpamanya lah. Okey, jadi ini dari segi asasnya benda itu daripada asas yang baik. Cuma dia kata zaman ni ada tarikat yang salah. Salah tu sebab tarikat tu salah, pengamalan dan pembawakan tu salah. Macam kata orang Islam lah, ada orang Islam jahat ke Islam. Bukan, amalan orang tu salah. Pengamalan dan cara dia mengamalkan Islam salah. Maka orang tu, salah orang tu. Kita tak boleh nak salahkan Islam. Jadi dalam tarikat ni, tarikat ni kah tarikat baik? Dinasahkan oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Diasahkan oleh Syekh Abu Hasan Syazili. Ulama hebat. Kenapa orang ni ikut mazhab ni, ikut tarikat ni jadi ngamal dok mayang dok ke, ataupun sembahyang Jumaat dok ke, ataupun main gatik je ke, tinggal anak bini. Itu amalan dia. Sama ada amalan dia yang faham gitu, atau guru dia yang bawa pengamalan yang salah. Nampak? Kena faham tu. Jadi kena hati-hatilah dalam bidang perkara ini. Juga samalah untuk siapa yang mencari ilmu tariqah, pastikan guru yang dicari itu guru mursyid. Orang yang ahli. Orang yang betul-betul bukan dakwa-dakwaan. Saya ni syekh tarikat ni, ambil syarikat dengan saya lah. Cepat sikit masuk syurga pada orang lain. Jadi dakwaan-dakwaan gitu, itu semua benda yang kita kena jaga-jaga hati-hati. Ada juga kadang-kadang niat ke orang yang niat ambil tarikat tu dok kena dah. Niat apa-apa nak jadi lebih pada orang lain. Niat nak jadi lebih pada orang lain kuat. Jadi jumpalah dengan tok guru tarikat hok salah. Sebab niat salah dah. Niat tu salah dah. Niat nak belajar tarikat, ambil kesufian ni, niat salah dah situ. Betul lah kata nak menuju Tuhan, tapi cepat pada orang lain, hebat pada orang. Nampak tak? Nak boleh jalan atas air contoh. Jadi niat salah jumpa dengan guru dan pembimbing yang salah. Nauzubillah min dzalik. Okey, jadi zaman ataupun dalam sistem kesufian ni dia ada namanya khirqah as-sufiyah, makna dipakaikan pakaian. Pakaian tu mana? Makna kadang-kadang lambang, dipakaikan serban, dipakaikan jubah. Nampak tak? Sebagai menunjukkan bahawa guru mengiktiraf murid ni. Macam graduasi lah. Graduasi apa? Kalau contoh orang pakai tu kan, pakai jubah. Kalau peringkat tinggi PhD, pakai dia punya topi tu. Di pemakaian tu menunjukkan bahawa orang ni diiktiraf oleh gurunya dalam pengamalan tarikat ni dan boleh membimbing orang lain. Itu makna khirqah sufiyah. Secara ringkas lah. Lebih lagi tanya kepada ahli dia lah. Iaitu pakaian atau tanda bahawa seseorang itu telah berbai'ah dengan tarikat tersebut. Kadang tanda jadi murid. Macam-macam peringkat tu. Khirqah sebagai pakaian sebagai menunjukkan dia murid kepada guru ni. Ada yang memberi izin untuk bawa orang. Pada diri beliau berhimpun ilmu dan akhlak kesufian, syariat dan hakikat. Maka tidak hairanlah beliau masyhur dengan sifat soleh dan ketinggian ilmu, sehingga dihormati manusia dan tersebar puji-pujian ke atasnya. Imam Sanusi dikenali dengan penulisan-penulisannya yang teliti dan berbagai dalam bidang akidah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini juga terkenal Imam Sanusi ni, tulis dia tu cermat. Orang yang menulis, setiap lafaz, setiap kalimah tu ada makna dia. Bukan main tulis ikut suka tak. Sebab tu setengah kita dengar para ulama Imam Bukhari tak akan tulis hadis kecuali di sembahyang 2 rakaat. Nak tulis hadis ni, sembahyang dulu. Ulama dulu nak buat apa-apa, sembahyang dulu.
Bukan makna tulis ikut dang je. Kadang merapu-rapu. Panjang berjela dalil. Tapi tak ada satu pun dalil yang kena. Tulis panjang ni. Tapi benda faedahnya tak ada. 2-3 rangkap sahaja. Jadi, terkenal dengan penulisan yang teliti. Beliau telah berusaha dalam menyampaikan ilmu akidah dengan menjelaskan dalil dan menolak syubhah. Beliau mengarang kitab akidah untuk mubtadi'. Mubtadi' ni orang baru belajar. Mutawassit, orang pertengahan, peringkat pertengahan dalam belajar. Dan muntahi, peringkat akhir dalam belajar. Jadi kitab-kitab dia ada akidah kubra, wusta, sughra, sughra. Nampak? Lepas tu muqaddimah. Dimulai dengan karangan berbentuk matan yang ringkas seperti akidah sughra serta syarahnya. Dan juga sughra serta syarahnya. Sughra ni makna kecil lah. Kecil. Sughra. Kita kata qalqalah kubra kan? Qalqalah sughra. Tak. Lepas tu segi? Qalqalah kubra. Lepas tu qalqalah sughra. Segi? Hak tengah. Qalqalah. Apa dia? Akbar. Qalqalah wusta. Kubra, wusta, sughra. Baru kan ni? Qalqalah akbar. Akbar tu sifat bagi muzakkar. Qalqalatuh ni muannas. Kitabun kubra. Tak. Maktabah kitabun akbar. Maktabah kubra. Jaga sikit dari segi istilah Arab. Bila mari ke Melayu, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Qalqalah ni laki puang. Tak tu puang. Kalau puang sifatnya kena kubra lah. Akbar tu sifat bagi lafaz yang muzakkar. Jadi yang kubra, wusta, sughra. Ini 3 tu lah. Dari segi istilah ke bahasa Arab lah. Kitab pun akbar. Sebab kitab tu muzakkar, tak ada tak. Kalau maktabah, ada tak. Kubra lah. Mana tadi? Dia kata, jika seorang membaca dan memahami 2 matan tersebut, maka akan menghasilkan ilmu yang betul atas akidah Islam melalui jalan yang mudah dan jelas. Ini memang kita kata mujarab dan memang kita kata pengalaman orang mengaji akidah. Kalau faham kitab Imam Sanusi ni, Sughra ni, maka kiranya akidah tu lepas dah. Kemah dah. Kalau dia faham betul lah. Ada juga orang kata, saya mengaji dah kitab Asy'ariyah Imam Sanusi. Tiba-tiba pergi mengaji Timur Tengah, balik bawa mazhab lain pula. Kutuk pula ulama. Sebab apa? Awak mengaji tu awak faham ke tak? Kata saya baca dah. Saya baca banyak dah kitab-kitab. Kitab Imam Razi, kitab Imam Sanusi, dah Imam Ghazali. Sekarang ni baca faham tak tu? Itu isunya. Sekarang ni kalau, dan ini kebanyakan memang iktiraf. Bila faham akidah yang ditulis ni, barakah tu ada. Akidah atau karangan Imam Sanusi yang ditulis ni, memang ada barakah. Orang boleh faham dan dia akan jadi teguh akidahnya dengan pemahaman kitab tersebut. Imam Sanusi juga menulis syarah kitab Jawahir al-Ulum yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Iji. Ini kitab besar ni. Kitab tersebut merupakan karya mendalam dan halus pembincangan dalam ilmu akidah. Ia juga memuatkan kritikan ke atas ahli falsafah, Mu'tazilah, Musyabbihah. Musyabbihah ni yang kata Tuhan ni sama macam manusia. Tuhan juga ada jisim, tapi jisim tak sama. Tuhan ada tangan, tapi tangan tak sama lah macam tangan kita. Tuhan ada muka, tapi muka tak sama macam muka kita. Ni Musyabbihah ni. Muka dengan maksud anggota lah. Kalau sifat wajah, sifat tangan, itu perbincangan lain tu. Yang mana kesemua mereka adalah golongan yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tengok di sini antara guru-guru saya kita baca laju-laju lah nama-nama ni. Ini guru-guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ni siapa dia ambil ilmu-ilmu daripada siapa ni? Murid-murid dia pula. Murid-murid dia juga ulama. Belajar dengan ulama. Dan murid dia pun ulama. Ini Imam Muhammad bin Umar bin Ibrahim Al-Malali. Dialah yang
menulis tentang biografi bagi Tok Guru dia. Okay. Karya Imam Sanusi. Okay, ni. Di sini dia kata banyaklah. Antaranya ni Kubra, Wusta, Al-Qidah Sughra yang kita baca ni, hak nombor 6 ni, Ummul Barahik. Matang ni. Ni syarah dia. Aqidah Sughra. Ada lagi Sughra. Kemudian Sughra. 3 kali. Hak kecil lagi. Iaitu Aqidah Hafidah. Yang dibuat kepada perempuan-perempuan dan budak-budak. Tujuan supaya apa? Mudah dan ringkas. Imam Sanusi rahimahullah ta'ala telah wafat pada 18 Jamadil Akhir pada tahun 895 Hijrah, hari Ahad selepas Asar. Okay. Sikit lagi kita, sebab ni tak panjang ni, Muhammad Al-Hashimi ni. Ini yang syarah kepada kitab yang kita baca ni lah. Syarah kepada matan Imam Sanusi tadi. Imam Sanusi bagi matan. Bagi kata ucapan dia lah. Kalau kata ucapan dasar. Lepas tu perbahasan ucapan dasar. Ni dia punya matang dia. Ni perbahasan tentang isi matang tersebut. Setelah pencarian yang agak lama, ini kita buat sendirilah ni. Kami tidak mendapati biografi lengkap walaupun setelah bertanya. Jadi tentang siapakah Muhammad Al-Hashimi ni secara lengkapnya tak jumpa. Kecuali ada isu berkaitan di sini. Beliau di sini ada 6 orang yang nama sama. Antaranya ialah Muhammad bin Ahmad Al-Hashimi At-Tilmisani. Tapi dia tinggal di Damsyik. Pengarang kita ini pada kuat sangkaan dia ni ulama Azhar. Okey. Maka kuatlah sangkaan bahawa Syekh Muhammad Hashimi yang mengarang kitab ini bukan Syekh Muhammad Al-Hashimi Tilmisani. Ni boleh kritik lagi lah, sebab dia dalam pencarian, dalam hasil daripada sedikit pembacaan yang kita buat. Namun pengarang ini merupakan guru kepada pelajar Al-Azhar Syarif, kerana jelas apabila kita asal bahasa Arab itu, lepas daripada itu dia buat soalan-soalan. Jadi seakan-akan ulama ni dia tulis kitab untuk pelajar-pelajar di Azhar. Okay. Habis berkaitan dengan pengenalan kepada kitab, pengarang kitab, dan juga kepada ulama yang mensyarahkan ni. Jadi kata dia sini muqaddimah pengarang. Muqaddimah pengarang siapa? Ialah Imam Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam berkekalan. Ini terjemahan dah lah. Sehingga hari akhirat. Ke atas penghulu sekalian. Rasul serta ke atas keluarganya, sahabat-sahabatnya dan yang mengikuti mereka. Adapun setelah daripada itu, amma ba'du, maka inilah kitab yang saya jelaskan di dalamnya, Matan Sanusiyah. Syekh Muhammad Hashimi kata dalam ni, aku nak syarah Matan Sanusi dengan harapan usaha ini diterima oleh Allah dan diberi juga oleh sahabat-sahabat dan diterima juga oleh sahabat-sahabat di kalangan ahli ilmu. Dia harap bahawa hasil dia buat ni Allah Ta'ala terima. Pertama je lah, kita buat amalan apa-apa pun kita nak Tuhan terima. Tuhan terima dulu. Kemudian juga harap diterima di kalangan ulama-ulama ahli ilmu yang ada pada zaman beliau tu. Dan kita lihat memanglah doa dia dimakbulkan, kitab dia ni orang jadi sandaran. Sama ada peringkat-peringkat mana pun seluruh dunia. Mana sampai daripada Mesir sana sampai sini. Sampai melalui para ulama yang bawa, maknanya Allah Ta'ala wada'a fihi al-qabul. Tuhan letak pada karya dia ni qabul, penerimaan. Ada di kalangan sebahagian ulama-ulama, dia tulis kitab, tapi kitab dia tak masyhur. Orang tak guna. Orang jarang wujud. Ada. Dah ikhlas ke? Bukan isu dah ikhlas. Tuhan terima, tak terima itu Allah Ta'ala lah. Sekarang ni ada setengah kitab yang Tuhan nak supaya dia tu masyhur tersebar. Ada kitab yang mana Tuhan dia buat, tak ramai baca. Orang tak tahu pun. Banyak. Itu terima tak terima, qabul ataupun isytiharnya. Masyhur kitab itu atas Allah Ta'ala belaka. Setelah itu, dia kata apa? Moga-moga tercapai dengannya segala cita-cita. Apa yang didoakan tu terhasil.
Kerana sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengkabulkan. Yang ikhlas, Al-Mukhlis, Muhammad Al-Hashimi. Jadi saya rasa muqaddimah ilmu ni kita berhenti sinilah dah. Sebab ni panjang. Ni baru masuk kepada pengenalan ilmu Tauhid. Tauhid ni belajar apa? Penting juga kita tahu tu sebab apa? Apa-apa ilmu ulama kita dia letak. Dipanggil sebagai Mabadi' al-Asyarah. Mabadi' Asyarah yang mana satu ilmu tu dia pengenalan ilmu dia panggil. Pengenalan bagi ilmu. Ilmu ni pasal apa? Contoh orang nak mengaji lah. Ada orang main ngaji sejik, dia tak kira lah. Dia pergi saja sejik nak dengar. Tapi ngaji apa ni? Tak tahu kok. Asal nak ngaji. Asal nak ngaji. Bagus dah tu. Bukan tak bagus, bagus. Orang gitu bagus. Daripada lepas garik, balik. Isyak mari pula. Bagus dah tu. Tapi kita kena tahu juga. Kita ngaji benda, tak tahu kok ustaz tu ngaji benda. Ngajar benda pun tak tahu. Tapi ada lah lawak-lawak. Adalah ni selit. Cerita-cerita. Kena tahu. Mengaji apa ni? Kita mengaji fiqh ni. Fiqh ni nak belajar pasal apa? Amalan kita, semayang kita biasa, puasa kita sah, ibadat kita sah. Ni ngajar apa ni? Ni ngajar akidah. Akidah belajar pasal apa? Pasal akidah kita, kefahaman kita pasal Allah, pasal Nabi, pasal Rasul, perkara sam'iyat. Ni belajar apa? Tasawuf. Tasawuf pasal apa? Nak bersih hati, jaga hati daripada sifat-sifat mazmumah, isi dengan sifat-sifat mahmudah. Tahu gitu. Kurangnya kita tahu benda wajib fardu ain pada kita. Ni ikut dah. Minat ustaz ni ikut. Ngajar apa? Tahu sini tafsir, sini tafsir, sini tafsir. Sini hadis, sini hadis, sini hadis. Sini benda lagi. Contohlah, bukan salah ilmu tafsir hadis tu. Ilmu tafsir hadis dan seumpama itu betul, tak ada benda. Cuma kelengkapan diri kita tu kita kena tengok. Kita ni lengkap tak lengkap fardu ain, benda yang perlu kita belajar. Kan itulah penting kita tahu muqaddimah ilmu supaya kita kenal. Nampak tak? Kadang-kadang mari ilmu belajar apa? Ilmu faraid. Faraid bahagian harta usaka. Tapi kita kata tahu mengajar tasawuf kok. Sebab apa? Sebab ustaz tu sebut kok kalau kita faraid ni nak bagi harta ni kenalah baik sama adik-beradik, jangan baloh. Jadi kita susun dah kena dah tu. Ikut ray dah betul dah. Jadi biar kita tahu paling kurang kita mengaji apa, tentang apa kita matlamat pengajian ni. Supaya apa? Supaya kita faham tu jadi semakin faham. Hak kelabu tu jadi jelas, hak jelas tu lagi jelas. Jadi saya sekadar tu sajalah kesempatan untuk pagi ini. Mohon maaf kalaulah ambil masa lewat sikit, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.